Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Video kali ini kita akan belajar Sains Tingkatan 5 KSSM Bab 8 iaitu Daya dan Tekanan, di mana SK kita ialah 8.1 Tekanan dalam bendalih. Standard pembelajaran untuk tajuk ini ada 5 semuanya. Yang pertama, menjelaskan konsep tekanan dalam bendalih dalam suatu sistem yang tertutup. Yang kedua, berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Yang ketiga, menjelaskan perkaitan hal laju bendalih dengan tekanan. Yang keempat, berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Dan yang kelima, mereka bentuk alat menggunakan tekanan dalam bendalih. Baiklah, pernahkah anak-anak dengar bunyi udara yang kuat daripada bas atau lori semasa kenderaan hendak berhenti? Pernah bukan? Okey, ini kerana bas dan lori menggunakan brek angin yang menghasilkan daya geseran yang lebih tinggi untuk berhenti. Jadi, apakah sistem yang beroperasi dalam bas dan lori? Bagaimana pula dengan kereta? Okey, bas dan lori menggunakan brek angin dan mengaplikasikan prinsip Pascal. Manakala kereta pula menggunakan sistem brek hidrolik yang juga mengaplikasikan prinsip Pascal. Baiklah, jom kita cana idea. Tahukah anak-anak apakah nama alat di bawah? Alat ini terdiri daripada dua piston iaitu piston A dan B. Ya, ini ialah jet hidrolik. Jet ini terdiri daripada piston kecil dan piston besar. Jet hidrolik ini melibatkan dua piston yang berlainan saiz yang dihubungkan melalui satu pipe. Apabila daya dikenakan pada piston yang kecil, ia akan mengepam hidrolik yang terkandung dalam silinder. Lalu menghasilkan satu tekanan di mana tekanan dipindahkan secara seragam ke piston besar. Tekanan yang terhasil boleh menggerakkan piston besar untuk mengangkat beban yang ada di atasnya. Baiklah, kita tengok SP yang pertama iaitu menjelaskan konsep tekanan dalam bendalih dalam suatu sistem yang tertutup. Kita ada botol di sini, Raja 81 menunjukkan penyebaran tekanan seragam pada air dalam botol plastik tertutup. Di mana A tiada tekanan tambahan dikenakan ke atas air, tapi di B berlakunya tekanan tambahan dikenakan ke atas air. Sistem tertutup merupakan suatu sistem fizikal di mana jirin tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Air dari lubang paling bawah terpancuk paling jauh berbanding dengan air dari lubang di bahagian atas disebabkan oleh tekanan dalam air. Di mana Z lebih jauh jarak pancutan dia berbanding dengan Y dan X. Jika daya dikenakan ke atas permukaan air seperti dalam Raja 8.1b, air akan memancut dengan lebih jauh lagi dalam sistem yang tertutup. Dengan jarak tambahan yang lebih tinggi seperti dalam rajah ni lah. Apakah prinsip Pascal? Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada suatu bendalih iaitu cecair atau gas dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalih tersebut dan ke semua arah. Seterusnya, kita lihat prinsip operasi bagi satu sistem hidrolik. Prinsip asas dalam sistem ini ialah berlakunya pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Di mana sistem hidrolik digunakan untuk membuat kerja berat seperti menghasilkan daya output yang lebih besar untuk mengangkat beban yang berat. Baiklah, kita tengok prinsip operasi sistem hidrolik. Sistem hidrolik terdiri daripada dua silinder berombor dengan luas permukaan yang berlainan, iaitu 2 cm persegi dan luas yang besar ini adalah 100 cm persegi.
Daya input dikenakan ke atas ombor kecil yang menghasilkan tekanan. Daya yang dikenakan adalah sebanyak 10 Newton. Dan berlaku pemindahan tekanan secara seragam melalui berdalih di mana menghasilkan satu daya output yang besar untuk mengangkat beban yang besar. Berdalih yang lazim digunakan ialah air ataupun minyak. Air atau minyak digunakan kerana tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak. Mengikut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan oleh ombor kecil adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan pada ombor besar. Di mana persamaannya ialah tekanan ombor kecil sama dengan tekanan pada ombor besar. Tekanan sama dengan daya input per luas ombor kecil. Sama dengan daya output per luas ombor besar. Jadi kita akan masukkan nilai di mana daya input 10 Newton. Luas ombor kecil 2 cm persegi. Daya output kita nak hitung per luas ombor besar iaitu 100 cm persegi. Jadi daya output kita akan dapat 10 darab 100 per 2. Kita akan dapat nilai daya output sebanyak 500 Newton. Apabila satu daya input yang kecil F1 dikenakan ke atas piston kecil A1, satu tekanan dihasilkan. Tuliskan persamaan untuk tekanan P1 pada piston kecil. Ini adalah persamaannya iaitu P1 sama dengan F1 per A1. Yang kedua, tekanan yang dikenakan pada piston besar A2 akan hasilkan satu daya output F2. Tuliskan satu persamaan untuk tekanan P2 pada piston besar. Jadi P2 sama dengan F2 per A2. Yang ketiga, berdasarkan prinsip Pascal, bandingkan tekanan pada ombor kecil P1 dan tekanan pada ombor besar P2. Kedua-dua tekanan adalah sama. Dan yang keempat, tulis persamaan yang menghubungkan daya input F1, daya output F2, luas ombor kecil A1 dan luas ombor besar A2. Jadi persamaan daripada sini P2 sama dengan P1. Jadi kita dapat F1 per A1 sama dengan F2 per A. Bandingkan A1 dengan A2. A2 lebih besar daripada A1. Bandingkan daya input F1 dengan daya output F2. Daya output F2 lebih besar daripada daya F1. Nyatakan hubungan antara luas keratan rentas ombor E dengan daya F. Semakin bertambah luas keratan rentas, semakin tinggi daya. Seterusnya kita tengok SP yang kedua iaitu berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Sistem hidrolik diaplikasikan untuk melakukan kerja berat dengan menggunakan daya yang kecil. 3 contoh aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian kita ialah cek hidrolik, brek hidrolik dan kerusi rawatan gigi. Kita tengok aplikasi yang pertama iaitu dalam sistem cek hidrolik. Cek hidrolik lazimnya digunakan untuk mengangkat beban berat seperti kereta di bengkel membaiki kereta. Seperti yang kita lihat dalam tajuk Jom Cana Idea tadi, dalam sistem cek hidrolik ini, tuas ditolak ke bawah dan ke atas secara berulang-ulang untuk menolak ombor besar yang berbeban ke atas dengan injak pelepas tertutup. Sebaliknya, apabila injak pelepas terbuka, ombor besar yang berbeban akan turun kembali ke kedudukan asalnya. Operasi sistem cek hidrolik. Kita lihat yang pertama iaitu bagaimana untuk menambahkan ketinggian ombor besar yang berbeban. Rajah 8.6 menunjukkan ombor besar dinaikkan. Caranya, tuas ditolak ke bawah dengan injak pelepas tertutup. Injak A tertutup dan injak B terbuka. Tuas ditolak ke bawah dan ke atas beberapa kali untuk menaikkan beban ke ketinggian yang dikehendaki. Yang pertama, tuas ditolak ke bawah. Ombor kecil mengenakan tekanan ke atas cecair. Seterusnya, pada masa ini, injap A tertutup
dan injak B terbuka. Cecair akan memindahkan tekanannya ke umbul besar berbeban lalu menolaknya ke atas dan umbul besar dinaikkan. Seterusnya kita lihat yang kedua iaitu bagaimana untuk mengekalkan ketinggian atau kedudukan umbul besar. Ajar 8.7 menunjukkan kedudukan umbul besar dikekalkan. Tuas ditolak ke atas dengan injak pelepas tertutup, injak A terbuka dan injak B tertutup. Caranya yang pertama, tuas ditolak ke atas, cecair dari takungan mengalir ke bawah umbul kecil melalui injak A yang terbuka. Tekanan cecair yang tetap dikenakan pada umbul yang besar untuk mengekalkan kedudukan umbul besar dan seterusnya kedudukan umbul besar dikekalkan. Dan yang ketiga, menurunkan umbul besar kembali ke kedudukan asalnya. Injak pelepas terbuka, injak A terbuka dan injak B tertutup. Okey, injak pelepas dibuka, umbul besar mengenakan tekanan ke atas cecair di bawahnya. Cecair ini mengalir balik ke dalam takungan cecair melalui injak pelepas. Lihat aplikasi prinsip Pascal dalam sistem brek hidrolik. Brek hidrolik lazimnya digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan kenderaan beroda seperti kereta yang bergerak. Rajah 8.9 menunjukkan sistem brek hidrolik dan operasinya. Terdapat dua jenis brek iaitu brek cakra pada roda depan dan brek gelendung pada roda belakang. Cara yang pertama, pedal brek yang ditekan akan menolak umbul silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brek. Tekanan ini akan dipindahkan secara seragam oleh minyak brek melalui paip logam ke silinder brek pada roda depan dan juga roda belakang. Apa yang berlaku pada cakera brek pada roda depan? Tekanan yang dihasilkan itu akan menolak umbul dalam silinder brek yang menolak pad brek lalu tertekan ke atas spiring keduli pada brek cakera. Daya geseran antara pad brek dengan piring keluli akan memperlahankan atau memberhentikan putaran roda depan. Apa pula yang berlaku pada brek gelendung pada roda belakang? Tekanan yang terhasil akan menolak umbul dalam silinder brek yang menolak kasut brek lalu menekan pelapis brek pada brek gelendung. Daya geseran antara pelapis brek dengan gelendung brek akan memperlahankan atau memberhentikan putaran roda belakang. Aplikasi yang ketiga ialah pada kerusi rawatan gigi. Operasi kerusi rawatan gigi ini juga dihubungkaitkan dengan sistem hidrolik. Baiklah, seterusnya kita lihat aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian, iaitu hubungkait antara halaju bendalih dengan tekanan. Rajah 8.10 menunjukkan bahawa tekanan bendalih di P1, P2 dan P3 adalah sama kerana bendalih tidak mengalir. Manakala Rajah 8.11 menunjukkan kesah Venturi dan prinsip Bernoulli. Tiub Venturi merupakan tiub tidak seragam bahagian tengah dengan lebih sempit. Okey, boleh rujuk Rajah 8.11. Dalam Rajah 8.11 ini, apabila bendalih mula mengalir, halaju bendalih di P2 adalah lebih tinggi daripada halaju bendalih di P1 dan P3. Semakin sempit bahagian tiub Venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalih yang melalui bahagian sempit ini. Hal ini dikenali sebagai kesan Venturi. Seterusnya kita lihat idea prinsip Bernoulli. Apabila bendalih melalui kawasan sempit, halaju bendalih akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut akan menjadi rendah. Hal ini dikenali sebagai prinsip Bernoulli.
Prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa benda yang bergerak dengan laju tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Aplikasi prinsip Bernoulli iaitu bentuk aerofoil sayap kapal terbang. Bentuk aerofoil sayap kapal terbang ini menunjukkan bahawa aliran udara berhalaju tinggi dan bertekanan udara rendah di bahagian hadapan menuju ke atas sayap. Aliran udara berhalaju rendah dan tekanan udara tinggi pada bahagian bawah sayap, di mana perubahan tekanan ini akan menghasilkan satu daya angkat ke atas. Daya angkat yang dihasilkan oleh kapal terbang yang terhasil daripada bentuk aerofoil dan juga sudut seron. Ini menunjukkan bagaimana aliran udara yang berhalaju tinggi dan bertekanan rendah dihasilkan di bahagian atas sayap. Manakala di bahagian bawah pula aliran udara berhalaju rendah dan bertekanan tinggi. Seterusnya kita tengok aplikasi prinsip Bernoulli dalam penunur Bunsen. Udara berhalaju rendah dengan tekanan tinggi disedup masuk. Di mana gas berhalaju tinggi dengan tekanan rendah berada di kawasan lubang penunur Bunsen, menghasilkan satu aliran campuran gas dan juga udara. Aplikasi prinsip Bernoulli dalam helikopter. Di bahagian atas kipas kapal terbang ini, aliran udara berhalaju tinggi dan tekanan udara rendah. Manakala di bahagian bawah aliran udara berhalaju rendah dan tekanan udara tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan satu daya angkat yang mengangkat helikopter ke atas. Seterusnya kita tengok drone. Drone di bahagian atas kipas ini mempunyai aliran udara berhalaju tinggi dan tekanan udara rendah. Manakala di bahagian bawah kipas, aliran udara berhalaju rendah dan bertekanan tinggi. Perbezaan ini juga menghasilkan satu daya angkat. Sekali aplikasi prinsip Bernoulli dalam kereta api maglev. Darjah 8.13 menunjukkan prinsip Bernoulli ini, di mana aliran udara adalah berhalaju tinggi dan tekanan udara adalah rendah di kawasan antara kereta api yang bergerak laju dengan orang yang berada ataupun berdiri berdekatan dengan kereta api. Besar kemungkinan jika terdapat orang yang berdiri melepasi garisan keselamatan iaitu garisan kuning, orang itu akan ditolak oleh daya ke arah kereta api yang sedang bergerak. Oleh itu, elakkan berdiri melepasi garisan keselamatan. Ini menunjukkan aliran udara berhalaju tinggi, tekanan udara rendah. Manakala di bahagian ini pula menunjukkan aliran udara berhalaju rendah dan tekanan udara tinggi. Perbezaan tekanan ini akan menghasilkan satu daya tolakan. Baik. Jom uji minda. Soalan objektif yang pertama ialah dalam suatu sistem tertutup, tekanan yang dikenakan terhadap bendalur di dalamnya adalah seragam dan sekata pada semua arah. Pernyataan ini adalah merujuk pada apa? A. Sistem hidrolik, B. Prinsip Pascal, C. Sistem aerofoil dan D. Prinsip Bernoulli. Jawapannya ialah B. Prinsip Pascal. Soalan yang kedua, manakah antara pernyataan berikut tidak menggunakan sistem hidrolik dalam operasinya? A. Kereta, B. Lori pengangkut sampah, C. Jentera pengorek, D. Basikal lumba. Jawapannya ialah D. Basikal lumba. Tiga antara kenderaan berikut yang manakah menggunakan prinsip Bernoulli dalam operasinya? A. Bas, B. Helikopter, C. Kereta api maglev dan D. Motosikal. Jawapannya ialah helikopter. Empat antara alat-alat berikut yang manakah tidak melibatkan prinsip Bernoulli? A. Brek hidrolik, B. Penundur Bunsen, C. Pam penapis dan D. Penyembur racun serangga. Jawapannya ialah C. Baiklah anak-anak, sekian dulu perkongsian teacher pada video kali ini. Selamat belajar. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.